Assalamualaikum, hai. Apa khabar semua? Hari ni nak share sikit ilmu berkaitan dengan bezel custom. Okey, ni contoh bezel custom ni untuk model DW003. Okey. Bezel ni diperbuat daripada flexi resin. Sebenarnya material untuk buat bezel ni dia ada banyak. Yang lagi satu yang macam rubberized getah tu, yang tu dia pakai PU. This one pakai flexible resin. Dia flexible. Okay. Tapi dia more plastiki lah. Tak macam yang PU, dia more kepada rubber. Okay, ni contoh custom bezel. Sebab jam vintage Casio, Casio G-Shock kebanyakannya, sebab dia dah umur banyak kan, 90 tahun 90-an keluaran apa semua, kebanyakannya bezel akan rosak. Okay, so Casio pun dah tak keluarkan bezel tu. Salah satu alternatif untuk masih mengekalkan G-Shock vintage yang di pasaran, so kita come out dengan custom bezel lah. Memang sebiji sama dia punya design dengan yang keluaran Casio, tapi ni material dia lain lah sikit daripada yang Casio buat tu. Tapi masih lagi boleh pakai dekat jam dan berfungsi dengan baik. Okay, saya nak cerita sebab ramai yang bertanya untuk buat bezel ni. Sebenarnya nak buat bezel ni bukan proses yang mudah lah kan. Tapi orang cakap apa, since dah ramai yang bertanya, lagipun saya sekarang ni dah tak sempat sebenarnya nak buat bezel untuk support member yang nak beli. So kita share sikit knowledge berkaitan cara membuat bezel ni. Hari ni kita introduction just dulu sikit. Tapi kalau macam sambutan agak memberangsangkan, ramai yang subscribe, ramai yang tonton video tutorial macam ni, okay, kita boleh proceed step-step seterusnya lah. Okay, first kali kalau nak buat bezel, kita kena buat mold dia. Ni contoh mold. Ni contoh mold Mold ni dia buat daripada silikon rubber. Okay, silikon rubber. Ni contoh mold. Ni contoh mold untuk ni lah, untuk DW003. Ni contoh mold dia. Dia macam ni keadaan dia. Ni pun mold dah rosak ni. Mold ni dia hanya boleh pakai beberapa kali. Dia akan keluar macam ni dan kita kena terima. Mold ni dia cuma boleh sebab ni yang silikon punya, bukan yang mold yang besi ke apa. Dia boleh produce beberapa biji bezel yang cun, kemudian dia akan rosak, kena buat lagi mold. Okay, bahan yang material yang digunakan untuk buat mold macam yang ni, saya pakai silikon rubber kan, dan ni dia punya hardener. Okay, dia ada campuran dia lah. Biasanya dalam yang ni 3% daripada total gram yang ni. Masa time kita nak buat mold tu, kita kena ada dia punya campuran lah. Hari ni kita bagi tahu material yang diperlukan okey. Ini kemudian selepas siap mold macam ni, molding macam ni, kita akan perlukan resin, flexible resin untuk hasilkan bezel pula. Okey. Ni material, ni semua chemical punya ni Ni material untuk resin untuk buat ni. Mold tu untuk sarang dia, dan kita akan pakai resin, flexi resin ni untuk hasilkan bezel. Okey. Ini part A, dia akan flexing pula dah. Resin ni dia akan ada biasanya dia akan ada dua part lah.
Ni part A, ni part B. Part A yang main dia punya ni. Part B ni untuk keraskan benda tu lah. Dan dia ratio campuran dia banyak lah. Ada yang 2-1, ada yang 3-1 macam tu. Yang tu kena try and error lah. Sebab untuk mendapatkan racing yang betul-betul sesuai, dijadikan bezel tu kena banyak mencubalah. Sebab saya sendiri pun di awal penglibatan buat custom bezel ni memang banyak keluar duit lah untuk cari material yang sesuai. Okay. Selain flexi racing ni, PU pun boleh pakai. Tapi saya prefer flexible racing ni sebab dia agak tak banyak kerja sikit lah berbanding PU. PU tu dia banyak kerja sikit, dan material dia pun harga lain sikit. Okay. Flexible racing ni untuk bagi saya dah suit the purpose lah untuk buat custom bezel. Okay. So itulah material yang diperlukan untuk buat custom bezel. Okay. Mana-mana yang ada minat untuk buat custom bezel ni, bolehlah Google sikit, cari info berkaitan dengan silikon untuk buat mold dan resin yang sesuai untuk hasilkan bezel. Ni contoh macam ni. Ni fleksibel. Ni fleksibel ni. Lagi satu, custom bezel ni kita banyak kena trim lah. Bila dia dah siap apa semua, dah keras, bila kita buat benda tu dia dah keras apa semua, kita kena banyak kena trim untuk betulkan, untuk trim mana-mana part yang tak berapa cun tu. Dia tak akan perfect lah. Kecuali susah juga nak dapatkan mold yang perfect. Kalau kita dapat buat mold yang memang cun, tak ada masalah tu. Biasanya dia akan keluar dengan cun lah bezelnya. Tapi tu perlukan kena selalu buat lah kan. Kalau memang berminat, memang sanggup untuk luangkan masa kaji benda ni, boleh proceed. Dan kalau tak berminat, bolehlah mana tonton, tengok video ni, dapatlah info sikit macam mana bezel ni dibuat. Nampak senang tapi dia tak senang, banyak kerja juga sebenarnya. Dan salah satu sebab lah saya tak sempat lah nak buat untuk dijual. Sekarang ni saya lebih fokus untuk buat dan pasang dekat jam-jam yang saya masuk auction. Ni contoh macam ni memang bezel custom lah ni. This one, ni bezel custom ya. Saya custom pasang dekat jam G-Shock yang di auction di Zastore. Ni pun sama, custom. Ni 003 Ni pun sama bezel custom ni di W6900. Di W6900 ni kalau ikutkan bezel ni banyak dalam pasaran, kat Shopee pun ada, tapi saja custom. Sebab kita ada ilmu buat bezel ni, kita custom sendiri je lah. Senang. Mana lagi contoh? Banyak jugalah model-model yang saya custom dia punya bezel. Sebab kalau tak, jam ni G-Shock yang vintage ni dia akan hilang macam tu sajalah. Macam orang tak berminat nak pakai bila dia dah tak ada bezel tu. Sebab bezel tu antara part penting lah. Ni di W9500 ni pun saya custom dia punya bezel. Ni 002 pun saya custom dengan dia punya bezel. Ni modul 1289 ni. Okey, itulah antara contoh-contoh bezel yang saya customkan. This one pun sama. Di W6600 saya custom dia punya bezel. Nampak lain daripada ni kan. Biasa jelly, green jelly. Okey. Diharapkan perkongsian ilmu sebegini maknanya tak hilang lah. Vintage G-Shock ni, dari kewujudan Vintage G-Shock ni, sebab legasi bezel tu berterusan kan. Tapi kalau berminat nak beli yang dah siap, jam vintage G-Shock yang dah siap pasang bezel, boleh follow auction Zastore. Kita memang dah siap pasang.
Cuma adalah serta-serta model yang kita tak sempat nak buat dia punya bezel. Kita just up option macam tu je lah, tanpa bezel. Tapi biasanya yang macam tu bezelnya banyak lagi dalam market, so boleh cari sendiri. Okay, sekian dulu perkongsian kali ni. Saya nak tengok nanti feedback macam mana. Kalau makin ramai subscriber, makin ramai view yang minat menonton tutorial cara buat custom bezel ni, saya akan teruskan. Buat masa sekarang ni banyak up konten-konten RC crawler, sebab tu salah satu daripada hobi saya juga. Okay, kalau ada masa kita up lagi konten-konten berkaitan jam, info-info berkaitan jam. Sekian, terima kasih lagi sekali. Jangan lupa untuk subscribe channel Zastor. Tekan butang notification tu, sebab kalau ada video-video terbaru dia akan notify terus. Dan jangan lupa share lah video ni ya. Assalamualaikum. Terima kasih.